Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruman Haris. Sini agenda Awani. Mungkin ada antara anda yang perasan bahawa ini bukan agenda Awani yang biasa kita lakukan di studio Astro Awani. Sebenarnya saya berada di sini di Kampung Iboy, Baling, Kedah. Satu tempat yang baru saja menyaksikan bencana yang dibawakan oleh alam sekitar dan mungkin juga diterukkan lagi oleh kerakusan manusia. Di belakang saya ini, kita dapat lihat penanda tinggi mana air naik pada 4 Julai yang lepas waktu banjir melanda daerah Baling dan menjejaskan hampir 1,500 orang mangsa, 3 terkorban. Saya berada di ground zero di sini di Kampung Iboy. Di belakang saya boleh nampak titi yang pada hari itu runtuh dan dihanyutkan oleh banjir dan baru sahaja dibina semula 2 hari sebelum rakaman ini dibuat. Yang pentingnya adalah bukan saja kita membaca dan menonton berita yang dibawakan di Astro Awani atau saluran berita yang lain berkenaan dengan apa yang terjadi, itu juga penting. Tapi mungkin yang lebih penting adalah persoalan yang kita mungkin perlu tanya. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana kita boleh mengelakkan insiden ini daripada berulang lagi dan lebih banyak nyawa terkorban. Mereka ini bukan saja penduduk, mereka juga adalah wajah-wajah yang melalui begitu banyak penderitaan dan juga kesengsaraan akibat apa yang terjadi di Baling pada 4 Julai yang lepas. Lihat saja kerosakan ini. Saya nak jalan pun agak mencabar di sini. Tapi inilah antara bibit-bibit sahaja kerosakan dan kemusnahan yang dibawakan oleh banjir pada 4 Julai yang lepas. Apa yang kita boleh belajar daripada ini? Bukan kali pertama terjadi di Kedah. Apa yang kita boleh pelajari tentang bagaimana kita boleh mengelakkannya daripada berlaku lagi. Tapi sebelum itu, saya mahu dapatkan juga sedikit kisah berkenaan dengan apa yang terjadi pada hari itu. Saya bersama dengan Azwa Kamaruzaman. Azwa adalah cucu kepada salah seorang mangsa yang terjejas pada 4 Julai lepas. Betul. Duduknya di mana Atuk pada ketika itu, Azwa? Ketika itu agak bernasib baik sebab atuk saya berada dengan salah seorang mak saudara saya. Jadi beliau memang tidak berada di rumah. Secara kebetulannya lah tidak berada di rumah atuk lah ketika itu. Ceritakan kepada kami apa yang berlaku. Saya faham Azwa pada ketika itu turun dari tempat lain dari Kuala Lumpur. Betul. Turun bergegas pulang untuk membantu mangsa sejurus selepas mendengar berita. Apa yang terjadi pada ketika itu? Okey, mesej pertama yang saya terima dalam aplikasi WhatsApp berkenaan dengan banjir adalah pada pukul 6.30 petang hari Isnin. Jadi pada mulanya bila dapat mesej tersebut, saya ingat benda itu biasalah sebab banjir ni boleh dikatakan antara acara tahunan di kampung kami. Namun selepas beberapa lama sehingga jam 10 malam, update-update daripada saudara mara menunjukkan bahawa banjir yang berlaku itu sangat teruk dan memang sangat luar biasa kerana ada video yang memaparkan beberapa bahagian yang tidak pernah dinaiki air pun dinaiki air, malah sekali package dengan lumpur. Itu yang menyebabkan saya rasa macam tak boleh jadi ni, kena buat something. Sebab saya tahu kejadian kali ini memang antara malapetaka yang besar untuk kampung saya lah, terutama saya kali iaitu di kampung Tanjung Kupang, Baling Kedah. Jadi saya dah bertekad sepatutnya saya menjadualkan diri saya untuk pulang ke kampung pada hari Khamis untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Namun disebabkan oleh tengok keadaan kampung saya dan tengok saudara mara yang lain bertungkus lumus, jadi saya rasa macam resah lah kalau tak dapat pulang untuk membantu mereka. Jadi saya ikhtiar hari Selasa saya macam collect bantuan di sekitar Kuala Lumpur akan kepada rakan-rakan yang ingin menyumbang, dan hari Rabu pagi terus saya bergegas pulang ke kampung untuk membantu saudara mara lain untuk membersihkan rumah serta rumah tok saya lah. Ya, sememangnya kerugian itu tidak dapat kita gambarkan. Masih lagi belum ada sebarang angka yang rasmi berkenaan dengan jumlah kerugian. Lumpur itu yang antara lain yang sangat berbahaya dan sangat menyusahkan. Perlukan masa yang panjang untuk kita bersihkan. Lihat saja di sini kalau saya boleh ajak Azwa ke sini. Ini salah satu yang memang ada di sini, motosikal dan memang rosak teruk ditenggami lumpur sejak beberapa hari lepas. Kita lihat sekeliling kita pun banyak lagi. Ini hanya sedikit sahaja. Adakah Azwa dan keluarga sudah boleh meletakkan anggaran berapa banyak yang rugi dan yang musnah harta benda? Untuk anggaran secara keseluruhannya tidak mungkin boleh kami katakan secara spesifik lah. Sebab kalau nak ikutkan seluruh perkakas asas tergadai, seluruh perkakas yang seperti sofa, bantal, set tidur dan sebagainya melebihi ribuan juga musnah disebabkan oleh banjir tersebut lah. Okey. Dan kita lihat juga di sini, itu mungkin saya sudah tunjukkan kepada penonton sebentar tadi. Jambatan yang baru saja siap dibina. Jambatan ini juga pada hari ini kita lihat dibanjiri oleh orang ramai yang mereka agak girang kerana ini adalah hari kedua setakat rakaman ini dibuat
jambatan ini dibina semula selepas ia musnah akibat banjir. Masih lagi satu lane dan kami nak masuk sini pun tadi agak sesak. Kita lihat sungai ini. Pada ketika itu boleh bawakan kami kembali ke detik itu. Apa yang disaksikan di sini? Tinggi mana sungai ini? Kalau kita kalau ikut ke asal, sungai ini dipanggil lata. Lata di mana kalau ikutkan fizikal sungainya adalah dia berbatu. Dan sekarang keadaan dia sangat berbeza lah. 100% berbeza di mana tiada batu yang kecil ataupun besar. Jadi waktu kejadian tersebut, air naik dengan sangat mendadak. Dan dikatakan kalau ikutkan berdasarkan pengalaman mangsa iaitu saudara saya sendiri, daripada paras buku lali sehingga ke paras pinggang mengambil masa hanya 5 minit. Dan arus deras tersebut bukan sekadar air tetapi sekali package dengan lumpur seperti saya katakan tadi. Sebab itulah menyebabkan proses untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan barang-barang tergendala dan sangat susah. Ya, kita difahamkan juga salah seorang mangsa yang terkorban dijumpai tidak jauh dari sini di bawah timbunan kayu di situ. 3 orang terkorban. Kita faham. Adakah bantuan dan segala keperluan disampaikan dalam kadar yang berpatutan? Maksudnya dalam masa yang on time, kata orang, sejurus selepas insiden ini melanda. Sejujurnya dari segi bantuan dari segi NGO, kita dapat lihat pergerakan bantuan dari NGO dan juga badan-badan bukan kerajaan bergerak sangat pantas. Cuma untuk secara jujurnya untuk di kawasan-kawasan lain, mungkin di kampung ibu ini adalah kawasan yang tertumpu disebabkan oleh mungkin berlaku kematian dan juga mungkin oleh video-video viral. Namun contohnya di kampung saya itu di Kampung Tanjung, bantuan sangat kurang, terutama sekali dari segi manpower untuk mencuci. Kemudian kita perlu usaha sendiri beberapa bantuan juga disebabkan oleh kawasan kampung itu agak terpencil dan bukan kawasan tumpuan dan tidak nampak sebab dia kena ke dalam. Dan saya difahamkan bukan kampung saya saja yang bermasalah untuk dari segi bantuan manpower dan sebagainya. Beberapa kampung lagi yang di sepanjang Sungai Kupang ni lah juga kurang mendapat tumpuan dan juga bantuan daripada pihak-pihak tertentu, especially pada pihak kerajaan. Apa yang penduduk setempat faham? Kita dengar banyak laporan berita dan tulisan-tulisan dan sebagainya, analisis berkenaan dengan mengapa ini terjadi. Kerana pada saya itu yang paling penting, puncanya supaya kita boleh elakkan. Tapi bagi mereka yang paling terkesan, yang directly terkesan di sini, apa yang penduduk setempat faham berkenaan dengan punca kejadian ini dan mengapa ia berlaku? Okey, kalau kita tengok kepada kes ini untuk kali ini banjir, jika sebelum ini orang kampung faham banjir itu disebabkan oleh kuantiti air yang banyak disebabkan oleh hujan dan sebagainya turun, dan banjir pun air jernih dan sebagainya tidak menakutkan. Cuma kali ini orang kampung nampak ada satu kejadian yang sangat pelik dan disebabkan oleh puncanya adalah lumpur, dan mereka dapat mengetahui bahawa puncanya adalah disebabkan oleh terdapat takungan air di atas bukit yang kononnya dikatakan pecah dan menyebabkan kepala air berlaku, dan disebabkan oleh kawasan tersebut tidak mempunyai pokok. Disebabkan oleh itu lumpur bergerak sekali dengan air dan seterusnya terjadilah banjir lumpur di sini untuk kali pertama. Saya andaikan ia berada di kawasan situ, mungkin berada di luar daripada shot kamera kita kerana sungai mengalir ke sini, latar mengalir ke sini, itu adalah hulu, ini adalah hilir atas bukit di kawasan itu. Apa rata-ratanya sentimen dan perasaan orang ramai di sini? Kita faham tentu mereka rasa sedih, mereka rasa terkejut dengan kehilangan. Ada yang kehilangan ahli keluarga. Betul. Itu sudah tentu kita tak dapat gambarkan lagi. Tapi rata-ratanya orang ramai di sini, apa sentimen mereka berkenaan dengan apa yang mereka faham tentang punca dan apa yang sedang dilakukan? Okey, kalau berdasarkan apa yang viral lah, tidak berani saya sebut untuk menyatakan bahawa ini adalah seperti ini. Tetapi apa yang saya dengar untuk orang kampung berkata disebabkan oleh projek Musang King. Projek Musang King kononnya di atas Gunung Inas Kupang Baling Kedah ini terdapat satu projek Musang King, dan ada satu video viral di media sosial di mana ada satu video yang menyatakan bahawa akan ada satu projek Musang King terbesar di dunia di Gunung Inas, dan mereka orang kampung percaya itu adalah punca kepada kejadian pada hari itu ini. Dakwaannya lah. Itu dakwaannya perlu untuk kita kaji dan perlu juga untuk kita dapatkan reply daripada pihak-pihak yang terlibat daripada sebelah sana, kerana itu adalah sebahagian daripada etika kewartawanan kita. Tapi rata-ratanya sentimen mereka, walaupun terbukti atau tidak, itu yang mereka rasakan. Apa harapan bergerak ke hadapan bagi orang kampung di sini? Adakah mereka mengharapkan agar pembangunan di situ seperti itu dihentikan serta-merta, atau ada lagi lebih dari itu? Harapan seperti mana yang Luqman katakan tadi, of course mereka mahukan kepastian punca kepada berlakunya kejadian ini, dan mereka mahukan sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri ambil tindakan dengan segera supaya kejadian ini tidak berlaku lagi. Katakanlah
sekiranya ada kepala air lagi akan berlaku. Jadi adakah pihak kerajaan atau pihak berkuasa bersedia untuk kembali ke Kupang ini untuk membantu mereka lagi? Dan seterusnya, apa harapan saya berdasarkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang kampung menghulurkan bantuan, mereka mengharapkan agar pihak kerajaan menjegerakan, mempercepatkan bantuan-bantuan seperti dijanjikan, kerana mereka ini adalah orang kurang berkemampuan. Rata-rata mereka adalah orang yang menoreh getah dan anak-anak mereka adalah anak-anak yang masih kecil. Jadi mereka mengharapkan bantuan-bantuan inilah untuk mempercepatkan untuk membantu kembali kehidupan mereka seperti sedia kala. Baik Azwar, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita harapkan semua bangsa yang terlibat dan juga ahli keluarga Azwar sendiri akan pulih dengan segera. Segala kerosakan harta benda akan dapat dipulihkan dengan serta-merta. Kita harap apa yang perlu dilakukan dengan signifikan dan juga dengan cepat untuk mengelakkan insiden ini daripada berulang, bukan saja di sini tapi di seluruh Baling dan juga di seluruh Kedah, malah di seluruh Malaysia. Pembangunan perlu dilakukan dengan bertanggungjawab. Azwar, terima kasih. Agenda awal ini berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Anda kembali bersama Agenda Awani. Saya Luqman Haris. Bagi anda yang mungkin baru saja menyertai kami di Agenda Awani untuk segmen kedua ini, mungkin nampak sedikit pelik kerana sering kali kami siarkan Agenda Awani dari studio di Bukit Jalil. Kali ini latar belakang saya nampak sedikit berbeza. Tak selalu kita nampak ada jalan raya atau jambatan seperti itu, sepotong darinya berada di tengah-tengah sungai. Saya kini berada di Kampung Iboi, salah satu ground zero insiden banjir yang berlaku pada 4 Julai lepas yang mengorbankan 3 nyawa dan menjejaskan lebih atau hampir 1,500 orang mangsa. Inilah kemusnahan yang dibawa, bencana yang dibawa oleh alam sekitar dan mungkin diterukkan lagi katanya oleh kerakusan manusia. Adakah ia disebabkan oleh pembangunan yang rakus dan tidak bertanggungjawab? Tapi yang lagi penting, apa nasib penduduk di sini beberapa hari selepas insiden itu berlaku dan bagaimana mereka bina semula kehidupan. Apa yang saya bawakan kepada anda melalui lensa kamera ini mungkin tidak melakukan keadilan kepada apa yang berada di sini. Di sekeliling saya yang mungkin anda tidak nampak adalah kemusnahan yang sangat meluas. Di situ ada satu motosikal yang masih lagi ditenggelami dengan lumpur, timbunan kayu, tak payah kata, terlampau banyak. Dan ini apa yang anda lihat sudah cukup teruk di sini. Itu adalah jambatan yang baru saja dibina dan didirikan semula, Jambatan Iboi, menggantikan jambatan itu yang sudah dihanyutkan oleh sungai. Apa kisah mereka di sini? Dan yang lagi penting, kita cuba selami dan dalami. Apa pengajaran yang kita ambil daripada insiden ini? Bukan yang pertama berlaku di Kedah, agar ia tidak berulang kembali. Kerana setiap kali ia berlaku, bukan perkara kecil, nyawa melayang, ratusan ribu ringgit harta benda musnah. Saya bersama dengan Abu Hassan Samah. Pakcik Abu adalah pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung untuk Kampung Iboi ini. Pakcik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Pakcik, setakat kita lakukan rakaman ini kira-kira seminggu selepas insiden banjir berlaku pada 4 Julai lepas, apa keadaan dan status penduduk di sini? Adakah mereka sudah pulih dan ke tahap mana? Setakat ini kebanyakan dah rumah-rumah dah bersih, hampir-hampir bersih ke semua. Cuma yang di bawah arus air itu 15 biji rumah ni yang tidak ada tempat tinggal lagi lah. Tapi yang lain-lain tu dah ada bersih semua kawasan ni, seluruh sampai ke kawasan saya yang saya jagalah, sampai ke Bukit Iboi sana, sampai terus ke pelama ni di sini Iboi Masjid. Bukbak Tanjung Derin, Tanjung Luah tu dia kena juga banjir. Tapi tak teruk semacam ni. Kita faham ada setengah kawasan yang terjejas juga, semuanya terjejas. Semuanya teruk, tapi ada yang lebih teruk. Kerana di sini kita lihat dia bab kata orang dia memang berada di tengah-tengah ni, memang ground zero. Air turun dari hulu di situ, dari atas gunung dengan deras sekali, menyapu sekali jambatan itu. Jadi di sini 15 buah rumah tadi yang sudah musnah dan dihanyutkan air. Kita sudah membual beberapa orang yang rumahnya ditenggelami lumpur, harta bendanya rosak. Tapi di sini peringkatnya berbeza, rumahnya langsung sudah tiada. Bagi mereka, apa bantuan yang disalurkan dan apa yang Pakcik Abu tahu berkenaan dengan bila rumah mereka akan dibina semula? Yang saya tahu bagi menteri-menteri yang datang baru-baru ni,
Syahidan Kasim, terutama Datuk Seri Hamzah, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, apa lagi yang berhormat Datuk Seri Aziz, Ahli Parlimen Baling datang kan. Jadi mereka kata mereka nak buat bagilah rumah-rumah masa ni yang hanyut harus banjir ni. Lepas tu baru-baru ni mereka bagi dengan duit sebanyak RM5,000 yang untuk hak tak berapa teruk lah. Hak yang teruk tu ada waris yang meninggal 3 orang tu mereka bagi seorang RM10,000. Tu apa lama ni masa tu tak silap saya terima kasih kot menteri tu bagi. Macam tu lah. Tapi kita faham ada juga yang selain daripada hilang kediaman, ada juga yang hilang punca pendapatan. Ya. Ada peniaga yang rugi sampai RM200,000. Ya. Bagi mereka itu bukan sahaja pembinaan semula kedai atau rumah atau infrastruktur. Itu penting juga. Tapi untuk memastikan mereka dapat meneruskan semula punca pendapatan. Ya. Bagi mereka bagaimana? Inilah satu masalah bagi kita kan. Jadi atas inisiatif kerajaan lah untuk nak membantu rakyat ni kan. Kalau bagi pada rakyat di hari ni memang rakyat dah orang kata apa hilang punca, hilang akal. Sebab tak pernah berlaku banjir seumpama ini. Hampir-hampir 100 tahun lebih. Saya ingat umur saya pun 62 tahun. Tak pernah banjir macam ni. Tapi sebelum pada tu pun daripada orang tua kita, tok nenek kita, tok wan kita pun tak pernah berlaku macam ni kan. Tiba-tiba hari ni 4 hari bulan 7 2022 hari Isnin berlaku banjir kilat. Masa dia lebih kurang 4:30 petang. Jadi di sinilah pertama sekali saya datang menjenguk orang kampung sini bagi tahu kat saya, Pak Lang, kampung kita banjir besar. Jadi terus saya ambil kereta mai tengok. Pada masa itu boleh ke masuk sampai ke sini? Boleh saya masuk sampai kat sini masa tu. Air tengah duk naik. Kayu balak masih duk tersakut di titi lagi di jambatan tu, tak hanyut lagi. Titi ni tak hanyut kat sini lagi. Tadi ada kayu balak banyak? Ada kayu balak banyak lekat di situ. Lepas tu baru dah meletup tu. Kalau tak meletup titi ni banyak lagi rumah-rumah ku atas ni kena banjir. Tapi kerana dah roboh titi ni barulah air ni surut. Jadi surut sebelah bawah tu. Dipanggil orang kampung sebelah sana tu pula. Dia kata, "Halo Pak Lan, kami dah terkepung. Kami nak keluar rumah tak boleh. Air kiri kanan. Sekarang apa duduk di mana? Kami duduk dalam rumah. Tolong, kami tak lewat bawah." Okey, kami dah bagi tahu pihak bomba, kami dah bagi tahu pihak JPA Pelama ni. Banyak jabatan dengan polis apa semua kan. Tapi tiba-tiba depa datang mai kat sini nak tolong, depa pun tak boleh tolong batu sebab tersakut di jabatan yang satu lagi di bawah tu kerana air terlalu deras, terlalu tinggi kan. Jadi tak ada siapa nak boleh tolong. Nasib baiklah orang kata apa, umur mereka ni panjang lagi. Jadi air dah surut. Bila air dah surut tu barulah kami boleh masuk ke sebelah sana, jalan yang alternatif di sebelah tepi bukit sana kan. Berapa jam tu air surut? Pukul 8 malam. Lebih kurang 4 jam. Ya. Sementara itu mereka yang ada dalam ni duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah dengan karen tak ada, dengan nak cas bateri headset pun tak ada, dengan apa ni line telefon pun tak ada, nak berhubung dah tak boleh. Jadi gelap. Terpaksalah kami ni dengan bermulu kata Pak Lam, jom kita naik kereta ni, kita redah banjir ni, kita pergi sebelah sana. Naik pergi sebelah sana, kita pergi jumpa CF, pergi jumpa polis, bawa masuk peronda ke sebelah sana, barulah boleh pergi tolong orang sebelah sana. Ada yang duk tersakut di pokok pisang pun ada. Itulah yang punya saya tak pernah rasa lah banjir seumpama ini. Ya, kita faham pun salah seorang yang terkorban Ya, dijumpai tak jauh dari sini di bawah timbunan kayu. Bukan seorang terkorban, tiga terkorban. Salah seorangnya ada dijumpai di bawah itu. Ya, ni ada tempat tali getang tu. Tu di situ. Itulah. Jadi berpunca banjir ni bagi saya lah dengan kena menyebabkan projek Musaking lah. Pertama sekali mereka ambil balak, bersih balak. Pertama sekali. Masa tu saya tak ingat lah pemerintah masa tu, kalau tak silap Ustaz Azizan ke apa, tak tahulah masa tu kan. Lepas tu mari zaman lah ni buat projek Musaking. Habis inilah baru berlaku banjir semacam ni. Senang mungkin untuk mereka yang tak duduk kat sini seperti saya untuk mungkin mempersoalkan. Kita tak melalui penderitaan dan kesengsaraan yang dilalui oleh penduduk di sini seperti Pak Cik. Tapi pada masa yang sama kita juga perlu
memastikan fakta itu sahih dan sebagainya. Ya. Itu adalah dakwaan. Ya. Penting untuk kita dapatkan juga balasan atau reply daripada mereka yang dituduh sebegitu. Ya. Tapi mengapa orang kampung begitu yakin bahawa itu adalah puncanya? Orang kampung yakin ni sebab orang kampung sentiasa naik ke atas sana. Di sini Orang kampung sentiasa naik, anak-anak muda sentiasa naik ke atas bukit sana. Mereka duk pergi cari makanan. Lepas tu sebab itulah kami ada buat bantahan. Kami ada buat bantahan memorandum kan. Untuk nak stopkan projek ni kan. Tapi tak diindahkan. bila bantahan memorandum diserahkan? Saya tak ingat. Memang ada buat. Tahun ini. Banyak tahun lah. Sebelum masa mula-mula nak buat projek ni lagi. Nak buat bantahan. Itu. Kita bercakap mengenai mungkin berapa kilometer dari sini, kalau dah mungkin nampak atas gunung tu ada kawasan sekitar itu yang dikatakan ada pembalakan atau penebangan hutan yang berlaku. 10 kilometer lebih. 10 km lebih Ya. hulu di situ. Ya. Dan Kampung Iboy salah satu kampung yang terkesan apabila dia terjadi. Ya. Dan di sepanjang aliran ini, Ya. kampung-kampung yang lain. Sepanjang aliran ni, di sini memang Kampung Iboy betul. Sini Kampung Iboy betul. Sebelah bawah tu Bukit Iboy. Pada Empan. Itu. Tapi semua yang terlibat lah. Apa respon Pak Cik kepada mereka yang katakan, ya mereka iktiraf impak dia, mungkin itu kesan dia, mungkin itu puncanya. Tapi pada masa yang sama, kita ingin memajukan juga komuniti setempat, nak menjana pendapatan. Dalam melakukan penebangan hutan untuk buka peluang ekonomi. Ya. Tanam durian, tanam itu, tanam ini. Untuk memperkayakan komuniti setempat. Itu Ya. adalah orang cakap pemodenan yang diperlukan, pembangunan yang diperlukan. Bagi mereka yang berkata begitu, apa respon Pak Cik? Yalah, kalau ada inisiatif untuk nak memajukan benda tu, baguslah kita kan kalau depa boleh buat. Dulu pun kawasan ni kami dah buat untuk nak memajukan di latar celak yang di sini kan. Kami dah buat. Air cukup jernih. Kami adakan latar celak. Pelacun-pelacun dah duk masuk. Banyaklah orang di sini nak kampung di sini, buka gerai di sini untuk nak cari pendapatan kan. Dah buat macam-macam lah. Memang orang duk masuk. Tapi bila dah ada projek ni, air dah keruh, air dah kotor, orang tak kurang masuk. Ya. Jadi inilah kurangkan pendapatan untuk anak-anak kampung. Bahkan bukan setakat itu, melibatkan sawah-sawah padi. Ada 200 hektar kawasan ni tak boleh buat sebab air seluk masuk dalam sawah padi. Jadi tak boleh buat. Itu dah kami buat bantahan tu yang kami tak mau tu. Okay. Pak Cik, akhir sekali, mungkin boleh gunakan peluang ini, platform ini untuk tengok ke kamera. Pesanan dan harapan pada pihak berkuasa khasnya sebagai wakil penduduk di Kampung Iboy di Baling selepas dimamah oleh banjir. Apa harapan dan pesanan kepada mereka? Jadi pesanan saya ialah bagi pihak kerajaan, tolonglah, tolong beri kerjasama, hentikanlah projek-projek ni supaya kami penduduk kampung keluh kesah, rasa takut dan rasa bimbang. Di hari ni kalau tak dihentikan projek tu, kami nak duduk di kawasan ni balik pun tak berani nak duduk. Macam orang kata, orang rasa apa, rasa serik, rasa takut lah ya. Tu. Jadi kalau selagi duk ingat, sebab ada 10 kolam di atas tu. Kolam yang cukup besar seperti mana padang bola tu, kolam air. Kalau pecah lagi, teruk kami ya. Tapi apa pun, saya bagi pihak ketua kampung di sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada NGO, kerajaan, YB, ahli parlimen kan, kerana tolong membantu kami di sini, memberi sumbangan makan, minum dan tolong bersih kawasan-kawasan kan, macam-macam. Itu saya ucapkan banyak terima kasih lah. Hanya Allah sahajalah yang memberi balasan kepada mereka. Baik, dan hanya Allah saja yang mampu meringankan beban Pak Cik, keluarga dan seluruh penduduk yang terjejas, insya-Allah. Terima kasih Pak Cik, Abu Hassan Samah, pengurusi JPKK Kampung Iboy di Baling. Terima kasih kepada anda menonton agenda awal ini. Sama-sama. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.